Terima kasih rakan penyampai Nolela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Persidangan ke-48 Lembaga Penasihat Penyelarasan Pelajaran dan Pendidikan Agama Islam LEPAI telah menerima 2 cadangan menambah baik kelas Al-Quran dan Fardu Ain KAFA dan Sekolah Rendah dan Menengah Agama Bantuan Kerajaan SABK dan SMKA. Sidang pada 9 Mei lalu itu menerima cadangan program peningkatan kompetensi pentaksiran pendidikan KAFA dan cadangan agihan wang zakat kepada pelajar yang mengikuti kurikulum bersepadu dini dan kurikulum bersepadu tahfiz. LEPAI adalah sebuah lembaga yang ditubuhkan mesyuarat Majlis Raja-Raja pada 1983 sebagai platform penyelarasan antara kerajaan persekutuan dengan pihak berkuasa agama di negeri-negeri. LEPAI turut bertanggungjawab menyelaras dan mempertingkat mutu pendidikan Islam di sekolah agama yang bukan di bawah kawalan Kementerian Pendidikan. Ia termasuk sekolah agama negeri dan sekolah agama rakyat serta sekolah tahfiz, sekolah pondok dan prasekolah Islam di negeri-negeri. Menurut Pengerusi LEPAI, Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Noor, LEPAI berperanan memastikan tiada isu negatif berlaku di institusi pendidikan Islam. Kita merancangkan pemutihan ini akan diusahakan secepat yang mungkin dan cita-cita dan harapan LEPAI ialah kita dapat menghadiahkan kepada negara menjelang tahun 2020 kita akan berusaha membersihkan atau memutihkan urusan pendaftaran sekolah-sekolah agama dalam negara. Mana kita ada 3 tahun daripada sekarang. Pihak berkuasa agama negeri disaran mendaftarkan semua sekolah pondok dan tahfiz di negeri masing-masing dengan segera. Langkah pemutihan pendaftaran sekolah tersebut bagaimanapun dijangka mengambil masa kerana perlu ada rundingan dan persefahaman antara pihak berkuasa dengan pihak yang menguruskannya. Setakat ini, LEPAI berjaya menyelaras kerjasama dengan Majlis dan Jabatan Agama Islam negeri-negeri mengenai isu pengurusan pendidikan Islam di sekolah agama di seluruh negara. Ini termasuk urusan latihan guru-guru KAFA dan menyelaras peperiksaan ujian penilaian kelas KAFA, UPKK dan Sijil Tinggi Agama Malaysia, STAM sebagai sijil yang diiktiraf Universiti Al-Azhar, Mesir. Setakat ini, 180 sekolah menengah dan 40 sekolah rendah telah didaftar sebagai SABK dan SMKA. Berdasarkan data dalam Sistem Maklumat Pendidikan Islam, SIMPENE, yang diselaras JAKIM, ketika ini terdapat 133 sekolah pondok, 20 sekolah tahfiz negeri dan 618 sekolah tahfiz swasta telah berdaftar dengan Jabatan dan Majlis Agama Negeri. Orang awam perlu melaporkan kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAWIP) sekiranya didatangi individu atau pertubuhan yang mengutip zakat tanpa kebenaran. Tindakan mengutip zakat tanpa tauliah boleh menjejaskan institusi zakat dan menafikan had kifayah golongan asnaf dari segi jumlah dan agihan zakat. Mereka mengambil hak orang-orang asnaf yang tinggal di wilayah kerana duit-duit mereka ini dibawa ke negeri-negeri lain. Sedangkan betapa ramainya para asnaf yang layak, yang sepatutnya diagih oleh Baitul Mal, MAWIP, kita bawa duit ini bawa ke negeri-negeri. Tauliah ini merupakan satu perkara yang penting kerana ia sebenarnya menjamin ketelusan lah. Maknanya jumlah zakat yang dibayar tu kita tahu ke mana wang tu disalurkan dan wang yang dibayar oleh pemberi zakat tu benar-benar sampai kepada asnaf. MAWIP telah mengeluarkan notis bagi mengingatkan masjid dan majikan mengenai kegiatan mengutip zakat tanpa tauliah itu. Sementara itu, MAWIP dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan JAWI berganding bahu membersihkan imej Chowkit di ibu negara yang selama ini sudah terpalit dengan kegiatan tidak sihat dan gelandangan. Terkenal dalam kalangan pelancong dalam dan luar negara, Chowkit kini sudah ada surau khas yang dinamakan Surau Al-Hijrah yang melambangkan kawasan tumpuan orang musafir yang datang bersolat.
Terletak di nombor 36, Lengkok Raja Laut, surau yang bercirikan seni bina moden ini berdekatan dengan stesen monorail Chowkit yang memudahkan peniaga sekitar dan pengunjung melakukan ibadah. Masjid 2 tingkat ini dibina dengan kos lebih 1.8 juta dan dilengkapi dengan sebuah lift serta dewan solat yang boleh menampung 200 jemaah. Surau Al-Hijrah yang dibina pada 2013 dan diserahkan sepenuhnya kepada Jawi pada 18 Disember 2014 merupakan hasil bantuan kerajaan dan sumbangan dermawan serta orang awam. Kita banyak syukurlah. Kita sebagai warga Chowkit sini kita rasa gembira, rasa banggalah sebab apa ada tempat, ada rumah Allah, ada masjid, ada surau di persekitaran ni. Yang mana sebab apa kawasan-kawasan bandar ni kebanyakan tak ada surau. Macam kat Bukit Bintang tak ada surau, tak ada masjid Bukit Bintang. Di kawasan Chowkit sedangkan warga orang Islam tu ramai. Tapi tak nampak. Sebab apa tak nampak? Sebab apa milik-milik sini, harta semua milik orang bukan Islam. Tapi orang Islam bersepah. Tak buat surau, tak buat masjid, semua tak ada. Alhamdulillah, dengan tertubuhnya Surau Al-Hijrah ini, kita dapat lihat perubahan masyarakat, perubahan environment di kawasan Chowkit ini daripada kawasan-kawasan yang gelap dipenuhi dengan rumah-rumah biru, rumah hijau, rumah merah dan judi dan sebagainya. Dengan adanya laungan azan setiap hari 5 waktu sehari semalam, maka benda itu perlahan-lahan hilang. Qul ja'al haq wa zahaqal batil. Apabila datangnya hak, maka terhapuslah batil. Selain menyediakan bantuan untuk golongan gelandangan, surau ini menjadi tumpuan umat Islam, terutama pada bulan Ramadan. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Kompleks Islam Putrajaya dan sebelum berakhir bagi Muslim-Muslimat di sekitar Putrajaya yang menggunakan perkhidmatan tabung haji. Bermula 1 Mei 2017, operasi tabung haji telah dipindahkan dari Kompleks I Putrajaya ke Blok B Kompleks Islam Putrajaya. Sekian, kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan.